Selamat sejahtera, saya Leslie dari Kumpulan 6 bersama ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang adat resam dalam masyarakat Malaysia. Apakah itu adat resam? Merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat, adat merupakan peraturan yang telah diamalkan dalam masyarakat sehingga menjadi hukum dan peraturan yang mesti dipatuhi. Adat resam bukan sahaja merupakan ciri khas setiap etnik, tetapi ia juga merupakan komponen budaya yang penting dalam masyarakat berbeza etnik. Negara Malaysia terdiri daripada 3 kaum utama, iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Ketiga-tiga kaum ini mempunyai adat resam yang berbeza. Antara adat resam terdapat ialah adat kelahiran dan adat perkahwinan. Saya akan memulakan perbincangan saya dengan adat kelahiran kaum Melayu. Adat Melayu yang dikenali sebagai melenggang perut atau kirim perut merupakan satu upacara tradisi bagi wanita hamil di bahagian utara semenanjung Malaysia. Biasanya dilakukan ketika 8 bulan. Tujuannya adalah untuk membersihkan dan melindungi wanita hamil dari kecelakaan serta membetulkan kedudukan bayi di dalam rahim. Prosesnya melibatkan penggunaan bahan-bahan tradisional seperti kain berwarna-warni, beras, kelapa dan minyak urut. Bidan akan membacakan jampi mentera dan melakukan beberapa langkah seperti mandi sintuk limau, menggulingkan kelapa di perut dan melenggangkan kain pada perut ibu hamil. Sebelum ini, amalan ini dilakukan untuk membuang nasib malang yang mungkin menimpa wanita hamil. Namun, tidak lama ditinggalkan kerana dikatakan untuk kejantinan bayi yang bakal dilahirkan bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya digantikan dengan mengadakan majlis doa selamat untuk merayakan kelahiran yang bakal tiba. Apabila hampir tiba waktu bersalin, persediaan akan diuruskan oleh keluarga. Biasanya, kandungan sudah cukup 9 bulan 10 hari. Namun, kadang-kala tempoh kehamilan boleh mencapai 10 hingga 12 bulan yang dikenali sebagai punting kebal. Dalam budaya Melayu, ini dianggap sebagai fenomena biasa dan kadang-kadang dianggap membawa keberkatan. Persediaan untuk kelahiran ini penting dan dilakukan dengan teliti oleh keluarga untuk memastikan keselesaan dan keselamatan ibu dan bayi yang akan dilahirkan. Salah satu amalan tersebut ialah menggantung daun mengkuang bertuli di bawah rumah. Daun mengkuang ini dipercayai dapat mengelakkan gangguan makhluk halus yang mungkin berlaku semasa proses bersalin. Selain itu, kapur juga dipangkal pada tempat-tempat tertentu di dalam rumah wanita yang hendak bersalin untuk tujuan yang sama. Amalan-amalan ini diwarisi dari generasi ke generasi dalam budaya Melayu sebagai satu cara untuk memastikan kelancaran proses bersalin dan keselamatan ibu dan bayi. Di samping itu, amalan tradisi selepas bersalin dalam masyarakat Melayu termasuk amalan berpantang, di mana wanita yang baru melahirkan perlu mengamalkan pantang larang tertentu untuk memastikan pemulihan kesihatan yang baik. Pantang larang ini melibatkan menghindari makanan sejuk, mandi air sejuk, dan melakukan kerja-kerja berat yang boleh memberi tekanan kepada badan yang sedang pulih. Tempoh berpantang bagi wanita bersalin biasanya adalah 40 hari, 40 hari, 60 hari, dan 100 hari. Selama tempoh berpantang, wanita bersalin juga digalakkan untuk mengambil makanan tambahan seperti jamu yang diyakini dapat membantu memulihkan tenaga dan kesihatan wanita selepas proses kehamilan dan kelahiran. Amalan berurut selama 3 hari berturut-turut membantu mengembalikan tenaga, membuang air dalam badan, memulihkan urat-urat yang kembang, serta melancarkan perjalanan darah ibu-ibu bersalin. Amalan bertunggu dilakukan dengan tujuan mengecutkan rahim dan organ dalaman yang bengkak, serta memecahkan lemak. Selain dari amalan fizikal, amalan-amalan ini juga membawa makna simbolik dan spiritual yang penting dalam budaya Melayu, menunjukkan perhatian dan sokongan daripada masyarakat terhadap ibu yang baru melahirkan. Amalan tradisi selepas bersalin ini diwarisi dari generasi ke generasi sebagai satu cara untuk memastikan pemulihan kesihatan fizikal dan mental ibu selepas melahirkan. Nama saya Tan Jasin, saya akan menjelas adat kelahiran kaum India. Tradisi India pada kapu dilakukan untuk melindungi bayi yang belum lahir. Wanita hamil memakai gelang tangan yang disebut sukaupu yang bermaksud perlindungan kandungan ibu pada usia 7 hingga 9 bulan kehamilan. Gelang ini sesuai dengan kewangan keluarga dan boleh dibuat daripada berbagai bahan seperti emas, kaca atau panjalogam. Gelang emas ini digunakan sebagai perhiasan untuk bayi apabila dia lahir. Selain itu, upacara ini melibatkan mandi wanita hamil dengan campuran air susu, air kunyit, air kelapa muda, air mawar, dan bunga-bungaan. Wanita hamil itu juga dihiasi seperti pengantin dan memakai sari baru. Upacara bermula dengan sembahyang dan diikuti dengan pemberian hadiah khas seperti gelang tangan, sari barang kemas, kunyit, serbuk kungkum, buah-buahan, sirih, pinang, cermin, sikat, dan manisan. Adat ini juga termasuk upacara alati, di mana air kunyit dan kapur sirih dicampur dan diletakkan bersama sirih dalam tulang khusus. 3 wanita yang telah berkahwin dan mempunyai anak, masing-masing mengangkat tulang ini dan memutarkannya 3 kali di hadapan wanita hamil sambil mereka mencelupkan ibu jari mereka ke dalam air dan menyapunya ke dahinya. Sebagai simbol keberuntungan, isi tulang alati dibuang di hadapan pintu rumah. Wanita hamil itu akan menghabiskan sebulan di rumah ibu bapanya selepas selesai upacara. Adat ini masih ada di dalam masyarakat India, tetapi ia telah berubah kerana faktor ekonomi, pendidikan, dan struktur sosial. Nama saya Tan Hedi. Saya akan menjelaskan adat kelahiran Cina. Keluarga dihormati oleh masyarakat Cina kerana ia adalah cara untuk mengangkatkan garis keturunan. Masyarakat Cina mengikuti berbagai adat rezam dan pantang larang semasa mengandung dan selepas bersalin untuk mengelakkan keguguran, kecacatan, dan kematian bayi. Setiap dina tantuk dan kegiatan seharian wanita mengandung mempunyai kawalan yang ketat. Wanita yang sedang hamil tidak boleh melakukan kerja berat seperti memaku kerana dikhawatirkan akan menyebabkan kecacatan kepada bayi mereka. Selain itu, mereka perlu mengawal tingkah laku mereka dengan tidak dikeluarkan kata-kata kesat dan melarang bayi maupun binatang. Untuk memudahkan proses bersalin, wanita hamil digalakkan untuk melakukan kerja ringan.
Wanita Cina yang baru melahirkan anak dikehendaki berbentang selama 40 hari. Mereka tidak dibenarkan mandi air sejuk kerana kebimbangan mereka terhadap masuk angin. Bayi yang baru dilahirkan diikat pada perutnya dengan kain untuk menghalang angin daripada memasuki badannya dan mengeringkan tali pusat. Orang tua melihat bentuk fizikal bayi dan mengaitkan telinga yang lebar dan tebal dengan kekayaan, dan pusat yang tertutup dengan kehidupan yang baik dan pusat yang tersembunyi dengan kehidupan yang buruk. Sesetengah orang percaya bahawa bayi akan menjadi nakal jika mereka mempunyai lebih daripada satu pusat di kepala mereka. Masyarakat Cina menggunakan arak dalam masakan seperti ayam yang dihiasi halia dan lada untuk meningkatkan tenaga dan mengeluarkan angin dari badan ibu hamil. Seperti masyarakat Melayu, masyarakat Cina mengadakan kenduri bayi sebulan. Mereka memberi saudara mara kuih merah dan kuning dan telur merah, dan mereka membalasnya dengan pati ayam dan pakaian bayi. Mereka kemudiannya akan mencukur rambut bayi kerana mereka menganggap rambut lahiran adalah sementara. Nama bayi dipilih dengan teliti dengan mengambil kira makna yang baik, kesesuaian bumi, kiraan matematik, dan keseimbangan unsur yin dan yang serta 5 unsur alam: emas, air, api, tanah, dan kayu. Dipercayai bahawa nama yang baik mempunyai kesan ke atas kehidupan seseorang. Kadang-kadang ia mengambil masa untuk memilih nama ini, terutama bagi mereka yang mengekalkan nama tradisional. Hai, nama saya Ushiki. Saya akan menerangkan tentang adat perkawinan Melayu. Dalam masyarakat Melayu, proses perkawinan bermula dengan perintah merisik, di mana keluarga lelaki bertemu dengan keluarga perempuan untuk memastikan gadis yang akan dipinang belum berpunya dan untuk mengetahui sejarah keluarganya. Sekiranya gadis itu bersetuju untuk dipinang, adat meminang berlaku, di mana pihak lelaki meminta ahli keluarga terdekat mereka melakukannya. Tarikh pertunangan akan ditentukan selepas itu. Apabila pihak perempuan telah bersetuju untuk menerima pinangan, majlis pertunangan bermula. Sebagai tanda ikatan pertunangan, rombongan pihak lelaki akan pergi ke rumah pihak perempuan dengan cincin, tempat sirih, dan beberapa hadiah. Majlis pertunangan adalah untuk menentukan masa pertunangan, jumlah hantaran, dan tarikh perkawinan. Lelaki dan perempuan mengucapkan ijab kabul di hadapan saksi-saksi. Ialah perintah seterusnya dalam proses perkawinan. Lelaki dan perempuan mesti membayar mas kawin semasa menikah. Majlis akad nikah boleh diadakan di rumah pengantin perempuan atau di majlis. Pasangan yang telah berkahwin secara rasmi mengumumkan perkawinan mereka pada majlis perkawinan. Pada hari itu, setiap ahli keluarga, jiran tetangga, rakan, dan taulan telah diundang untuk mengadakan majlis yang meriah. Pengantin lelaki diarah ke rumah pengantin perempuan diiringi balon, kompang, dan bunga mangga. Kedua-dua pengantin akan memakai pakaian adat yang cantik. Selamat sejahtera, nama saya ialah Li Ziying. Saya akan memulakan pembentangan saya tentang adat perkawinan India dan Cina. Adat merisi di masyarakat India melibatkan pertimbangan penting seperti etnik, sub-etnik, kasta, agama, status, ekonomi, status, sosial, umur, pendidikan, pekerjaan, etika, moral, rupa paras, latar belakang keluarga, dan kadang-kadang kesihatan. Informasi ini biasanya diperoleh melalui kawan-kawan dan saudara mara bakal pengantin. Sejarah merisi kadang-kadang melibatkan tirai mana taraka, tetapi sekarang diambil alih oleh ejen perkawinan bertahta. Selama kunjungan merisi, buah tangan seperti kelapa, buah pinang, cendana, buah-buahan, bunyi-bunyian, dan serbuk kumkum dibawa. Buah tangan ini menandakan penerimaan rombongan dan janji dapat dimeteraikan jika pihak perempuan menerima. Jika tidak, buah tangan dikembalikan kepada pihak lelaki dan rombongan pihak lelaki dilayan seperti tetamu biasa. Pengantin perempuan memakai sari dan bertanggung jawab menyajikan air kepada rombongan pengantin lelaki. Ini membolehkan pengantin lelaki melihat calon isterinya lebih dekat. Selepas kunjungan, wakil pengantin perempuan harus membalas kunjungan tanpa kehadiran pengantin perempuan. Adat temperatur bagi pihak perempuan membolehkan mereka mempelajari latar belakang pakar suami, pakar pengantin lelaki, kemudian melafazkan janjinya dan perkawinan diumumkan kepada kedua pihak keluarga. Sirih pinang bertukar tangan sebagai tanda ikatan. Seterusnya, adat perkawinan Cina. Adat merisi dalam masyarakat Cina bertujuan untuk mendapatkan maklumat latar belakang gadis yang dihajati, termasuk nama, keturunan, pribadi, watak, dan tingkah laku untuk memastikan perkawinan yang berkekalan. Proses ini melibatkan pertemuan keluarga lelaki dan perempuan di restoran-restoran dengan saudara mara, penting dalam masyarakat Cina untuk mengeratkan hubungan kedua keluarga. Setelah puas hati dengan latar belakang gadis, meminang akan dijalankan. Wakil pihak lelaki berkunjung ke rumah gadis untuk membincangkan perincian perkawinan. Pihak perempuan dan lelaki berbincang mas kawin, menentukan meja jamuan makan, dan memilih hari yang sesuai. Adat pertunangan dilakukan setelah perselisihan dipersetujui dengan tarikh pertunangan ditetapkan berdasarkan kalender Cina. Proses penting dalam adat perkawinan Cina termasuk pertukaran cincin, pemberian ensan, kertas merah berisi maklumat gadis, dan penentuan tarikh perkawinan oleh tunggang titik. Hantaran dan mas kawin diberikan semasa upacara tukar cincin atau pada hari istiadat. Perkawinan di pejabat pendaftaran perkawinan. Majlis perkawinan diadakan setelah setahun pertunangan atau mengikut tempoh dipersetujui, yang melibatkan upacara bersanding, minum teh, dan jamuan makan malam. Upacara minum teh melambangkan penerimaan pasangan pengantin dalam keluarga suami serta mengeratkan hubungan kekeluargaan. Jamuan makan malam diakhiri dengan datangan surat perkawinan oleh kedua pengantin dan beberapa saksi. Negara Malaysia juga mempunyai adat yang diperkongsikan antara kaum. Antaranya, perayaan telah menjadi satu komponen penting dalam masyarakat Malaysia majmuk. Walaupun setiap kaum mempunyai hari raya dan perayaan tradisional mereka sendiri, persamaan dan toleransi terhadap kepelbagaian budaya jelas terlihat semasa sambutan. Contohnya, saudara mara dari pelbagai kaum sering berkunjung ke rumah-rumah untuk merayakan Hari Raya Aidilfitri, yang merupakan perayaan penting bagi orang Melayu. Tindakan ini menunjukkan rasa terima kasih dan kekitaan.
Ia juga mengukuhkan hubungan sosial antara kaum. Bukan sahaja tetamu datang untuk menikmati hidangan yang lazat, tetapi mereka juga datang untuk berkongsi kegembiraan dan keceriaan dengan keluarga tuan rumah. Selain itu, Hari Deepawali adalah perayaan utama bagi masyarakat India. Tetapi kebanyakan orang Malaysia dari berbagai latar belakang merayakannya dengan menghias rumah, memasak makanan tradisional, dan berkunjung ke rumah saudara mara. Tahun Baru Cina disambut secara meluas bukan sahaja oleh orang Cina, tetapi juga oleh orang Malaysia. Orang Malaysia mengambil kesempatan ini untuk merayakan kegembiraan dan mempelajari tentang tradisi Cina seperti memberi dan menerima angpao. Kesimpulannya, amanah-amanah tradisi berbagai kaum di Malaysia kebanyakan masih diamalkan hingga kini. Namun, adat resam mereka turut mengalami perubahan mengikut peredaran masa. Konsep bersatu kita teguh, percaya kita roboh sangat penting dalam memperkukuhkan perpaduan di negara ini. Semua kaum perlu mengambil peluang untuk mengenali antara satu sama lain. Setiap kaum mempunyai nilai dan budaya tersendiri yang unik. Oleh itu, nilai positif daripada budaya lain boleh dikongsi bersama untuk kebaikan bersama. Setiap kaum juga mempunyai peranan dan fungsi masing-masing dalam pembangunan negara. Kerjasama dan menghargai peranan kaum-kaum lain penting dalam memperkukuhkan perpaduan. Generasi masa kini perlu mengekalkan keamanan negara dan sikap perpaduan yang kukuh. Pembentukan negara Malaysia yang mantap perlu diutamakan dan generasi muda perlu memahami dan mempelajari budaya kaum yang lain untuk mengelakkan prejudis. Keunikan masyarakat majmuk ini perlu dijaga sebagai warisan untuk generasi akan datang dan menjadi contoh kepada negara lain. Ini merupakan lampiran kepada sumber rujukan kami. Ini merupakan peranan ahli kumpulan yang terlibat dalam video ini. Sekian, terima kasih.